Dekat dalam bilik ni adalah tempat di mana aku paling banyak habiskan masa setiap hari. Kebanyakannya untuk bekerja dan kadang-kadang untuk gaming. Tak kira siang atau malam, hampir semua benda yang aku buat sekarang bermula di sini. So, dalam video ni, aku nak share desk setup terbaru aku untuk tahun 2026, satu bahagian untuk productivity dan satu bahagian lagi khas untuk gaming. Alright, hello guys, my name is Fezifik, and kalau korang baru lagi dekat channel ni, sebenarnya aku dah lama dah start buat YouTube since 2019 lagi. Sebelum ni aku buat gaming content sepenuhnya, and aku buat tu dalam tempoh masa yang lama jugalah. Tak silap aku lebih kurang 4 hingga 5 tahun. Tapi last year aku decide untuk rehat jam, and kiranya aku dah tak ada upload video baru lebih kurang setahun jugalah. Masa tu memang aku banyak fikir balik like apa yang aku nak buat dengan channel aku ni, kemana direction yang aku nak pergi lepas ni. Sekarang ni dah tahun 2026 and aku come back dengan direction yang baru. Aku tak lagi fokus sepenuhnya pada gaming, tapi aku akan fokus ke arah lain, iaitu tech, lifestyle or vlogging lah, something like that. Aku rasa macam aku nak buat benda yang lebih dekat dengan kehidupan seharian aku sekarang ni, like navigating my 20s, lebih kurang gitulah. Tapi untuk video ni aku tak nak cerita panjang tentang rebranding tu dulu. Maybe lah nanti aku akan buat satu video khas di mana aku akan explain lebih detail dekat korang tentang direction baru untuk channel Fezifik ni. So now jomlah kita fokuskan dekat topik utama kita hari ni, iaitu tentang desk setup. Untuk productivity setup ni, konsep utama aku memang simple, minimalist and aesthetic. Aku tak suka sangat untuk letak terlalu banyak aksesoris atas meja, sebab aku rasa kalau meja aku tu nampak clean and tak serabut, lebih senang untuk aku fokus bila buat kerja. Untuk meja, aku guna standing desk from TT Racing. Aku rasa dah lebih kurang setahun kot aku guna standing desk ni, and honestly, standing desk ni memang game changer untuk aku. Sebab aku habiskan masa at least 12 hingga 15 jam setiap hari menghadap komputer, sama ada untuk buat video, untuk buat kerja ataupun benda-benda lain lah. And to be honest, duduk terlalu lama sebenarnya memang tak sihat, and dulu pun memang aku sering jugalah rasa sakit belakang sebab duduk terlalu lama. So lepas aku dah start guna standing desk ni, aku bolehlah bagikan masa antara duduk dan berdiri semasa aku buat kerja. Benda ni maybe nampak macam small matter, tapi dalam jangka masa yang panjang, dia memang boleh tolong korang dari segi kesihatan. Pergi ke monitor pula, aku guna ultrawide monitor from Alienware. Sebelum ni aku guna dual monitor setup, tapi aku decide untuk tukar ke ultrawide sebab aku nak setup yang nampak lebih clean and aesthetic. I mean dari segi function lebih kurang sama je dengan dual monitor punya setup, tapi secara visual aku lebih suka ultrawide sebab dia nampak lagi estetik. Monitor ni resolution dia just 1440p and dia menggunakan VA panel. Untuk kerja seperti editing, multitask ataupun just untuk daily use, bagi aku ini dah lebih daripada cukup. Untuk mouse, aku guna Razer Cobra Pro. Aku dah guna mouse ni dalam 2 hingga 3 bulan kalau tak silap, and dari segi keselesaan memang serius sedap untuk guna. Cuma downside dia, warna putih dia tu agak cepat jadi yellowish, lebih kurang gitu, walaupun aku dah try untuk bersihkan dah, tapi dia tak nak hilang. So part ni aku rasa Razer can do better lah about it. Keyboard pula aku guna Razer Deathstalker, and both mouse dan keyboard ni sebenarnya aku baru upgrade sebab aku memang nak kekalkan desk setup yang warna putih. Setakat ni dari segi performance and design memang aku rasa puas hati and berbaloi lah untuk upgrade. Deskmat pula aku guna wool punya surface from my setup. Aku suka deskmat ni sebab texture dia lembut and rasa premium bila kita letak tangan atas meja. But overall, why aku pilih deskmat ni? Sebab dia buat aku punya setup ni nampak lebih minimalis. Atas meja ni juga ada Shure microphone yang diorang sponsor untuk aku buat review. Sejujurnya aku memang rasa impressed dengan kualiti mic ni. Aku guna mic ni mostly untuk kerja, meeting ataupun buat konten, termasuklah suara yang korang tengah dengar sekarang ni. For me, kualiti dia memang solid and memang sesuai sangat untuk content creator. Selain tu, aku juga ada Belkin wireless charger untuk charge aku punya iPhone, and di sebelah kanan meja ni pula ada key light yang aku guna setiap kali masa aku buat konten ataupun masa meeting. Alright, settle dah dengan kita punya productivity setup. Now, jom kita move on ke gaming setup pula. Untuk gaming desk ni, aku guna tabletop from IKEA. Aku tak guna standing desk untuk gaming sebab sekarang ni aku lebih banyak habiskan masa bekerja berbanding main game. I don't know why, but sekarang ni kalau aku main game dalam maybe 2-3 jam dah rasa penat or boring dah. Maybe faktor usia kot, aku pun tak sure lah sebenarnya. Kalau dulu aku boleh marathon berjam-jam, I'm not gonna lie. Cuma ya, kualiti tabletop ni sebenarnya agak basic. Kalau korang letak barang yang berat sikit, nanti korang dah boleh nampak dah dia macam
melengkok lebih kurang gitu. Tapi sebab harga tabletop ni murah, so aku rasa maybe benda-benda macam tu memang expected lah. Untuk kaki meja pula, aku guna Alex Drawer from IKEA juga. Drawer ni memang popular kalau orang buat desk setup, and kiranya aku pun join the trend sekali lah. I mean, kualiti dia pun jauh lebih solid berbanding tabletop ni, and that's why lah harga dia pun jauh beza jugalah. Selain tu, aku pun boleh letak banyak barang dalam drawer ni, so aku punya gaming area ni tak adalah nampak serabut and sentiasa nampak kemas. Untuk gaming monitor, ini antara upgrade yang paling aku puas hati. Aku guna Samsung Odyssey OLED G6 dengan resolution 2K. Sebelum ni aku guna monitor biasa je, IPS panel. Tapi lepas dah upgrade ke OLED punya monitor ni, aku rasa memang aku tak akan patah balik ke IPS panel. Dari segi color, contrast and black level, experience dia memang jauh berbeza. Sama ada korang nak buat untuk tengok movie ataupun main game, experience dia memang lebih immersive. That's why lah harga OLED monitor ni pun sedikit pricey. Cuma kalau tak silap aku, sekarang ni harga OLED monitor ada yang dalam range 1000 lebih dah. So kalau korang berminat untuk upgrade ke OLED punya monitor, bolehlah try survey-survey nanti. Dekat sebelah monitor ni, aku letak aku punya PS5 Spider-Man Limited Edition bersama DualSense controllernya sekali. Sekarang ni kalau gaming memang aku lebih banyak main dekat PS5 lah berbanding PC. I don't know why, tapi aku memang suka konsol punya experience kalau main game. Maybe sebab dia lebih simple and just chill je. Untuk gaming headset pula, aku guna Razer Black Shark V2. Headset ni memang aku suka untuk guna sebab dia rasa ringan and selesa walaupun korang guna untuk jangka masa yang lama. Audio dia pun jelas, especially kalau korang main FPS punya game. I mean kalau macam korang nak dengar footstep ke apa right, memang korang boleh dengar dengan clear. Plus mic dia pun decent untuk voice chat. Overall aku rasa headset ni memang reliable lah untuk daily gaming use. So itulah dia setup terbaru aku untuk tahun 2026. A mixture of productivity and gaming dalam satu bilik yang sebenarnya tak besar mana pun. Tapi bagi aku, space ni dah lebih daripada cukup untuk buat semua benda. Sama ada bekerja, main game ataupun buat konten. Yang penting, setup ni memang buat aku lebih selesa lah berbanding setup aku yang sebelum ni. By the way, sebenarnya aku belum cerita lagi tentang aku punya PC, but that's alright. Sebab untuk PC tu nanti aku akan buat satu video khas di mana aku akan build aku punya PC tersendiri dari A sampai Z for the first time. So korang just stay tune je untuk video tu nanti. Anyway, kalau korang enjoy video ni, jangan lupa untuk like and subscribe, and kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. See ya!